أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan malam ini dengan limpah kurnia rahmat dan nikmat kepada kita. Dengan sempena malam ini juga dengan berkatnya hari malam yang 17 Ramadan, iaitu kebetulan dengan malam nuzul Quran. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah memberi kesempatan untuk kita mengadakan majlis forum, iaitu insiden April 1948 dan 2004, iaitu tragedi Berai Dusunnya dan tragedi Masjid Kosek. Pada bulan 4 ini juga, bulan April, tuan-tuan yang mulia, adalah hari ini kebetulan dengan sebelah Ramadan yang panah-panah lepas 2-3 hari lepas, iaitu kebetulan dengan tragedi Takbar. Jadi tahun ini 2021, iaitu tragedi Berai Dusunnya, tragedi Masjid Kosek dan juga tragedi Takbar. Tuan-tuan yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap salam hormat kepada ahli panel. Salam hormat juga kepada tuan-tuan, ibu bapa, pakcik-makcik pada makda kita yang duduk di mata tempat. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperkenal diri saya dulu, iaitu Syukri bin Muhammad sebagai moderator malam ni. Dengan di sisi saya ini dua orang panel, iaitu panel yang pertama saudara Hasan Muhammad Tolah sebagai tokoh sejarah tani kita, dan juga panel yang kedua iaitu saudara Muhammad Aladi Zakaria selaku tokoh aktivis petani kita. Sebelum kita nak menjalankan program kita ini, baiklah kita membaca sedikit Fatihah untuk hadiah kepada arwah-arwah para roh syahadat yang meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga sampaikan pahala ini kepada para syahadat yang gugur dalam medan pertempuran tiga-tiga tragedi ini. Okey, tuan-tuan yang mulia sekalian, kita program ini dianjurkan oleh Pertubuhan Warisan Nusantara Kelantan ataupun Penjana, kerjasama dengan pencinta sejarah Patani, Salasilah Patani dan CAP. Okey, kita sebagai tidak lewatkan masa, saya ingin menjemput panel yang pertama. Untuk untuk menerangkan, membentangkan tentang peperangan Dusunnya. Sebagaimana kepada Ustaz Hasan kita Berai Dusunnya ni, lagu mana kejadian, bila berlaku, dan lepas tu apa. Dengan tajuk pembentangan ialah peperangan Dusunnya, penyebab muncul berlaku tragedi berdarah di kampung Dusunnya. Persilakan Ustaz Hasan kita untuk membentangkan tajuk. Persilakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang
berhormat kepada panel kita, Demak Aladi, dan juga kepada pembawa acara kita, Syukri. Jadi alhamdulillah lah, pada hari ini tanggal 28 bulan 4 ataupun 28 bulan April. Sekarang ini sudah tahun 2021. Ya, kalau kita tengok juga tahun 2021 banding dengan tajuk yang akan dibentangkan pada malam ni oleh saya ni, Perai Dusunnya. Perai Dusunnya, kalau kita kira tengok juga sudah 73 tahun dah. 73 tahun lepas mari dah. 72-73 tahun dah Dusunnya. Jadi kata orang-orang hok there dengan kejadian semasa Perai Dusunnya tu memang boleh dikata tak ada belakang lah. Kalau orang beranak kos tu pun, kalaulah dia beranak tahun tu, bermaknanya sekarang ni dia kena umur 72-73 dah. Maklumlah kata orang baru beranak kos tu nak cerita tak boleh. Jadi pada 7 tahun yang lepas, saya pernah jumpa dengan orang akhir sekali yang hidup pada zaman yang dia ni ada masih ada ingatan tentang perang Dusunnya tu. Dia orang Kampung Bongo. Orang tua dah. Tetapi terdapat berita bahawa pada 3 tahun lepas dia sudah meninggal. Dunia. Jadi saya tanda dia tulis banyak jugalah daripada yang terakhir tu. Jadi kata dia tu umur budak-budak lagi. Budak lagi. Tapi ingatlah kejadian yang berlaku di Dusunnya. Jadi kita memperkenal sikitlah Dusunnya tu. Dusunnya tu adalah nama satu kampung. Sekarang ni dia jadi mukim. Tambun kalau bahasa Syiah panggil tu. Satu mukim, namanya mukim Dusunnya, daerah Cenik. Daerah Cenik, wilayah Naratiwat. Tetapi pada 73 tahun yang dulu, ataupun masa yang berlaku tragedi peristiwa musuh Dusunnya, Perai Dusunnya ni, pada masa itu Dusunnya ni adalah satu kampung, satu mukim juga di bawah daerah Rangit. Daerah Rangit, wilayah Naratiwat. Pada masa itu Cenik dia tak ada jadi daerah lagi. Bermaknanya pusat-pusat kerajaan semua ni duduk di Rangit ataupun Legeh Tanjung Mas. Duduk di Tanjung Mas Legeh. Semua pusat-pusat kerajaan semua duduk di Tanjung Mas. Jadi daripada Dusunnya nak ke Tanjung Mas pada masa tu memang susah. Jalan juga merah. Maknanya jauh daripada kemajuan bandar lah mudah kata. Jadi orang kampung situ di Dusunnya tu pada masa tu masih lagi nak tubik keluar tu naik rakit. Naik rakit ada daripada sungai Dusunnya pergi ke Bongo, pergi tubik sungai Jaken, Naro. Lalu ke Tanjung Mas jugalah. Dan jalan kereta tu ada dah, tapi jarang lah orang nak ada kereta. Jalan kaki ke apa pun boleh lagi. Dusunnya. Sebenarnya Dusunnya ni bukannya nama Dusunnya buah kelapa tu. Dusunnya ni daripada kalimah Dusun Raja. Dusun Raja tu satu tempat Dusun Raja Legeh zaman dahulu. Maka Dusunnya ni kampung, agak kata kampung besar jugalah zaman dulu tu. Kampung besar juga. Silakan tanyalah. Siapa nak suruh saya bentang tu? Moderator. Okey dah. Pada dah Ustaz Hasan kita dah, iaitu jadi apa ni dengan isu Loni ni jadi apa ni masalah Perai Dusunnya. Ya. Kalau kita nak tengok masalah tragedi ataupun peristiwa di Taning ni beberapa tragedi lah yang kita ingat tu. Kita berbangkit lah ni, contohnya baru ni apa belagak Masjid Taning dak. Itu apa. Jadi ni satu peristiwa juga yang kita boleh buat pengajaran Ustaz Sang dah, iaitu
penyebab pupuyanya tu. Ya. Okey, Ya. kalau kita tengok Perai Dusunnya, tak ada dah dalam sejarah apa ni sejarah peperangan ataupun sejarah berlaku tragedi yang paling besar di antara pihak pegawai kerajaan dengan rakyat dalam negeri Sia sendiri ini adalah di Dusunnya. Kalau dalam sejarah Sia sendiri ini, apabila berlaku gapo ni, tertentu dah kata dia ada musuh di antara pegawai kerajaan dengan pihak-pihak tertentu yang jadi pihak perlawanan kerajaan tu. Pihak gerila, pihak parti, pihak gerak ke kapo-kapo ke Isan, ke Utara tu adalah. Tu Sia guna kalimah kebot ataupun pemberontak. Tetapi Dusunnya ni memang bukan pemberontak. Ini adalah perlawanan di antara pegawai kerajaan Siam dengan rakyat tu. Kenapa aku panggil rakyat? Dengan kerana salah silah dia ni nak berlaku cerita ni memang rakyat berlaku. Walaupun masa kemudian ni kerajaan boh nama kata jadi kebot ataupun jadi pemberontak. Tapi sebenarnya bukan pemberontak kalau kita lihat deh. Maka kalau kita pergi lagu ni, kejadian yang nak berlaku di Dusunnya tu kita kena pergi suasana keadaan moh kita dulu pada masa tu. Apatah lagi dengan suasana politik negeri Sia sendiri dan juga suasana politik dunia. Kalau kita tengok ke suasana politik negeri Sia pada masa tu adalah masa yang sangat huru-hara sekali. Ada gubuk gimari di antara beberapa kuasa besar-besar masa tu. Dan kita lihat pada masa tu masa yang Chong Pon Po Pik Bun Songkram nak jadi Perdana Menteri Sia boleh 17 hari. Yang nak jadi 17 hari Pak tu berlaku musuh Dusunnya. Kali yang kedua Chong Pon Po nak tu dah. Dan juga pada masa tu 2 tahun belum nak berlaku Dusunnya tu abang kata tamatnya Perang Dunia. Tamatnya Perang Dunia atau bagi musuh Jepun tu, dia jadi musuh Jepun tu apabila kena bom Hiroshima tu, jadi Jepun tu akak tangan kalah, maka British yang benar. Lepas pada tu pula tu British pun mendesak parti-parti komunis Cina, mendesak parti komunis Cina, hingga parti komunis Cina yang ada di tanah Melayu sendiri pun kena hundur, jadi hundur naik ke sepadan utara Malaysia. Pada masa tu sepadan utara Malaysia ni selatan dengan kita ni lah. Maka mari duk pucung tu banyak lah. Maka komunis ni orang takut zaman dulu. Kalau sebut kalimah komunis ni orang takut. Walaupun hak sebenar lagu mana ni orang tak tahu. Tapi dengan kerana propaganda kerajaan ni duk lepas kata komunis ni jahat, komunis ni ganas, komunis ni bunuh orang, komunis ni makan darah, macam-macam. Itu kejadian pada masa tu. Dan juga setahun sebelum nak berlaku Dusunnya tu adalah tahun yang Tuan Guru Haji Sulong kena ikat. Kalau kita tengok setahun sebelum, iaitu tahun 1947. Kalau tahun Sia ni Song Pansi Roy Kausit 2490 Siam tu, tahun Sia tu adalah tahun Haji Sulong kena ikat. Maka kalau kita tengok keadaan suasana perasaan orang pada masa tu memang duk dalam keadaan yang abang kata kena cak tangmo, kena observe dalam perlihatan lah dah kata. Tapi sebenarnya musuh Dusunnya ni tak ada kait di kapur dengan penangkap Haji Sulong. Bukan atas sebab Haji Sulong kena ikat maka berlaku perang Dusunnya. Bukan sakut atas sebab Haji Sulong. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok pada bulan 1 bulan Makara, bulan 1 Januari, pihak kerajaan Sia ni sudah hantar pasukan polis stadu ni di Pak Campkang, di Banan Nagoda. Sedekah Haji Sulong kena ikat lepas pada tu. Itu bermaknanya kerajaan ni pun duk tengok-tengok dah. Sebab kalau kita tengok pada rainan laporan pihak kerajaan tulis kata dia terlihat bahawa orang-orang Taning tu banyak duk berkumpul di banyak-banyak tempat. Mudah tu orang Taning ni
รวมตัวมั่วสุมกันในหลายๆที่maka Raja Air pun duk mikir kataอาจจะเกิดการจลาจลหรือการรวมตัวกันเพื่อประท้วงหรือต่อต้านรัฐบาลmudah kata raingan polis tu duk tebik lagu tu kata lo ni kena beringat sikit weh sebab rakyat ataupun orang Melayu banyak duk berhitung banyak duk toko duk jadi ramai ni boleh jadi demo ni duk pakat nak menetai Raja Air itulah dalam laporan polis. Maka dalam laporan polis tu lagu tu ni boleh lah ya tahu, sedadu sajalah tahu dah. Jadi orang kampung tak kena tahu, tapi orang kampung duk beripung lagu tu dah. Jadi orang kampung duk beripung kat dusunnya jadi ramai-ramai tu, pada dalam mata-mata Raja Air tu dia morning dia beripung dengan ngetai Raja Air. Tapi dia morning ni duk beripung untuk nak cari jalan, nak jaga-jaga kampung daripada ancaman komunis. Dengan kerana komunis duk naik mai duk ke Bukit Nidah ni kebanyakan komunis ni dia memaksa. Dia paksa orang kampung. Maka kalau kita tengok dalam catatan kampung sendiri ni, komunis turun mai kampung minta bekalan, minta beras, minta barang makan. Tak ada siapa ke ugut bunuh sangat tapi minta dengan moneng-moneng dah panggil. Jadi wakwi kampung pun takut. Tak wi tak boleh dia buat betul. Dan juga dia maksa budak-budak muda, orang-orang muda tolong akuk piku bagai. Maka saya pergi interview, wawancara dengan orang yang miku bagai budak-budak muda-muda. Jadi dia morning ni kena usung bagai pergi ke bukit. Pergi tempat komunis duduk. Maka dalam ni adalah dalam catatan ni bahawa ada satu kampung nama Kampung Gua Lembu. Orang-orang di Kampung Gua Lembu ni dekat dengan Kampung Air Teko. Kampung Teko ni dia morning ni bawa usung barang pergi sapa di bukit tu, kaki bukit tu, gemah barang lari. Banyak kejadian-kejadian lagu ni hak wakwi komunis ni kena kuat lagi. Kena kuat lagi. Maka apabila kuat lagi tidak ke atas kampung Melayu kawasan dusunnya tu, jadi kampung dusunnya pun tak kena buat lagu mana, bakal dia beripung di rumah seorang guru namanya Haji Idrus. Haji Idrus ni asal mari daripada Perak. Orang panggil gelar dia nya Tok Perak. Kerana dia orang lain ada ilmu. Maka dok kecek kira dengan Tok Perak, maka Tok Perak pun mengajar beberapa perkara iaitu dia panggil mengajar ilmu adalah ilmu pakar tubuh. Mereka pun panggil ilmu pakar tubuh. Kita nak panggil ilmu kebal ke apa pun terserahlah. Tapi mereka pun panggil ilmu pakar tubuh lah sebab tahu nak pergi lagu mana dah. Sebab apa? Sebab pada masa tu Tok Meneh dusunnya Kali Cik Teh ni Tok Meneh dusunnya pada masa tu hantar surat pergi ke Tanjung Mas dah. Amperak ngik tu dah. Hantar surat ke Tanjung Mas dah kata komunis ni wahai turun kampung, wahai igak kampung suruh paksa kampung buat gitu ni gitu gini. Minta pertolongan mai pada pihak polis atau sedatu Tanjung Mas. Tetapi sekali-sekali hantar surat lagi tak ada jawab pegapo ataupun tak ada tunjuk gapo dadu di Tanjung Mas. Tak ada hadus kibuk dengan keseluruhan rakyat di dusunnya. Maka apabila berlaku pula kali lagi, jadi Tok Meneh dusunnya pun hantar lagi surat pergi ke dadu Tanjung Mas. Lapor lagi tapi tak ada jawab mai gapo. Maka apabila jadi sampai tahap tu dah ni, tambah pula orang Melayu pun pada masa tu dia tak berapa suka dah dengan Tok Nan. Dia dengan Tok Nan dengan sedadu tu, sia tu. Maka bagi buat laporan lagu tu pula pun tak ada biar pada pula jadi putus habis hangit-hangit lah, tak nak kecek banyak lah dah tu. Tak nak ok dah mereka kata dah. Maka apabila sampai tahap tu dah dia jadi lagu tu dah, maka dia ni berlaku. Berlaku ke apa? Berlaku pada tanggal 20. Mula-mula tu tanggal 20 bulan 4 ni dia berlaku pembunuhan atas seorang Cina. Orang Cina tu orang Cina nama Bungki. Orang Cina Bungki ni katanya masuk Islam dah. Orang Cina Tanjung Mas dia duk main nego di Kedah Dusunnya. Tetapi pihak kampung kata dia ni jadi mata gelap. Jadi mata gelap kerajaan. Gitulah jadi bukti sebenar lagu mana pun walau alam lah dah. Jadi kata lepas tu orang Melayu kos tu beramat, lepas tu pergi takir. Pergi takir Cina tu mati. Dah. Maka apabila berlaku lagu tu dah, maka tanggal 24
naik ampa tanya mah hatta belak. Belak tanya mah, belak rangit lah. Gi di kapung dusunnya untuk gi siasat. Kejadian yang take Cina bungki mati. Jadi orang yang takenya nama Haji Speing. Nama Speing, Haji Speing yang take. Maka nama belaknya belak menun. Gi dusunnya. Gi cek dia. Tapi kadang cek tu pun orang Melayu kita pada masa tu pun kerah, jadi kerah belaka, tak ada pio padu, tak ada pio tengok dengan hujung mata. Jadi tak cok dah dengan kerajaan. Baru mari tanggal 25. Sehari pula 25. Jadi belak menun dengan sedadu. Sedadu tanya mah pula mari Pak Imore, mari dengan kereta jeep, mari siapa di dusunnya. Terdapat bahawa orang di dusunnya tu sekitar 30 orang tu bawa pajak, bawa pedai, bawa pajak beramak sedadu. Tu kejadian dia. Ingat kenapa? Ingat kerana dia nak murih kata sedadu tak berdoli. Ingat kerana pada tanggal 20 belum ada tupak hari ini berlaku tembok bedil orang kampung di suatu puluk di kampung kawasan dekat dusunnya tu. Orang kampung dua puluk duk menyamar lek malai. Dua puluk, lepas tu ada bedil masuk mari. Dia kata sedadu bedil. Ataupun dia kata kau ni. Wallah alam dah. Jadi bodadu mari hari 24 tu beramak tu. 25. Maka bo kena beramak oleh kampung tu. Dadu klik gi tanggal 20 ni pula. Maka berlaku tepung. Tepung tu lah sebab sedadu pun bakal mari dengan ramai. Lepas tu tepung. Jadi hak tepung ni lah jadi masalah di segi jumlah kematian. Jumlah kematian ni saya tengok dah dalam sumber buku semua, ada buku kajian, buku tanah hak sedadu dan juga buku tanah hak ahli jarah Melayu kita sendiri ni memang beza. Beza banyak. Kalau kita tengok kalau hak sedadu, hak sedadu tu tulis kata orang kampung mati sekitar 10 sampai 30 orang saja. Tapi kalau kita tengok dalam catatan hak orang Melayu, kata orang tani tu mati 300 sampai 900 orang. Tu hak beza. Tetapi beza taruh mana pun dusunnya ni keluar tubik dalam surat khabar Straits Times. Straits Times hak Singapura. Straits Times Singapura ni cerita peristiwa dusunnya. Dan juga Straits Times ni dia tak ada tulis kata berapa orang, tapi dia kata mati berpuluh-puluh orang. Dan juga ada pelarian daripada dusunnya lari masuk tanah Malaya ataupun Malaysia lah itu sekitar 4,000 sampai 6,000 orang. Lakoh pergi ke Bukit Jeli, Bukit Sukiri. Dan juga ke Bukit Jeli lah, Bukit Jeli Sukiri. Lakoh gila sana. Ini hak New Straits Times. Dan juga ada pula dalam kenyataan surat laporan hak Tengku Mahmud Majidin. Jadi Tengku Mahmud Majidin pun ada wak surat juga. Lapor pergi kepada satunya, wak surat pergi taklik mari kepada ni pemimpin tani. Hadap di tani. Kau tu nak hantar ke Haji Sulung tak dia? Haji Sulung tak lego. Dan juga hantar di kepada masjid-masjid besar di kawasan Menara. Ni hak Tengku Mahmud Majidin. Dan juga gerak ke gempa. Gempa ni hak Tengku Mahmud ni juga. Gempa ni buat surat hantar lagi kepada Chom Pon Po Pik Bun Songkram. Perdana Menteri Sia juga pada masa tu. Dusunnya. Dusunnya. Jadi pertempuran kali pertama ni dia berlaku pada waktu malam katanya. Pada waktu malam. Jadi pada kejadian tu 4 orang sedadu hak mati. Mati kena bunuh juga. Jadi orang Melayu di dusunnya tu dia ada bedil panjang tu tak apa orang saja. Hak lain lagi tu dia bawa pisah bahajak, pedai, buluh, kayu, gitulah. Lepas tu kalau kita tengok juga ni,
Apabila berlaku kali pertama, maka sia pun selalu dah hatta apa ni rerok sia kapal pergi sia duk segorah ta mari nara. Mari labuh di nara dan juga buat surat minta minta sedadu daripada jalan sedadu tani dan juga sedadu sungai padi. Mari campur dengan dadu di Rakngit. Mari campur dengan dadu di Rakngit di Tanjung Mas tu jumlah ni ramalah sampai jumlah sampai 1000. Sampai 1000 dia deh. Jalan ni Roy teruk ataupun Suyapot, Roy teruk Prayun. Chan Supat 20 ke. Dadu tani pun mari juga 30 ke. Lepas tu dadu sungai padi mari juga. Lepas tu campur dengan dadu Tanjung Mas. Lepas tu semua ni hidup rehat di Kelisa. Hidup letak di Kelisa, di kampung Kelisa. Untuk nak tunggu masa dan juga plan untuk negeri Serang di Sonyo. Kenapa jadi kena tarama begitu lalu? Kerana sedadu sendiri ni, dadu Tanjung Mas sendiri ni buat laporan pergi kepada dadu Nara dan dadu Nara tadi sampai di Segoro Puton tak berapa lah pada masa tu. Kata orang kampung ni berjumlah beribu. Ni orang dia tengok kata sedadu jadi terlalu nakal. Dadu jadi terlalu nakal, dia terlalu curiga, rakwan kena sapanya benar haluh arnak ni jadi benar gajah. Benar pasir ni jadi benar gunung. Kata orang Melayu di Sonyo ni duk beripung beribu-ribu orang untuk nak lawan nak menetek KJL. Tu. Dan juga isu ni tu lepas klik mari di Sonyo pula. Jadi orang dalam kalangan orang Melayu pula di Sonyo tu berisu kata sia ni hatta dadu hatta polis mari di Nara dah. Ni hatta mari siapa Tanjung Mas dah. Pas demo ni nak mari nak hapus orang Melayu. Cerita dia tu masuk telinga tu. Jadi orang di Sonyo takut lah. Isu apa? Isu kata sedadu mari nak hapus orang Melayu. Apabila tubik isu lagu itulah wakwi orang Melayu di Sonyo bakit istihad jihad. Istihad jual. Gini. Gana-gana aku mati. Mati. Itu nak bela tanah air kita. Ia tubik isu tu. Isu jihad nak tehek negeri tani. Yo NATO lah dah kata. Kok daripada hak tak ada sengaja, tak ada plan, tak ada plan di awal ni, kau jadi besar. Hak ni saya baca daripada laporan hak Tengku Mahmud. Jadi Tengku Mahmud ni benar lah dia kata hak asalnya daripada tekanan bahagian lain, kampung susah hal lain, musuh hal lain, tiba-tiba dia isu yang di kau besar masuk telinga ni sapangnya kampung diri pun berasa kata sia nak mari hapus. Lepas tu, ia munasabah kalau sebut kata dadu nak mari hapus sebab dia kejadian belum dia tu duk bunyi sok modah. Orang berdiri di Jingo, orang berdiri di mana, orang berdiri kat Nara, orang berdiri kat Cahaya Kota, orang Melayu kena tinar. Ia banyak dah. Dadu duk rapah, dadu duk bunuh, dadu duk bunuh sewenang-wenang tu ia berlaku banyak dah. Apabila tu berisu kata dadu nak mari hapus ke Tanjung Mas ni, tamadam lah, biasa lah. Jadi kata tak pelik lah kalau dadu nak buat lagu tu sungguh pun gitu. Pas dadu pun buat rengan kepada pusat dia kata beribu orang nak berhitung. Maka apabila sampai tanggal 27 sedadu dia bagi kepada dua kong untuk nak hantar pergi Tanjung di Sonyo. Satu kong lo dia panggil. Kong lo ni kong elok. Satu grup nak elok pok-pok hodok di Sonyo. Dengan kerana orang kampung di Sonyo tu dia cagak wak kubu di sungai. Di sungai cagak kali tu mari ke Kelisa nak masuk di Sonyo, belum capai 4 di Sonyo tu dia ada getok tu deh. Lepas tu dia wak kubu tinggi situ, lepas tu duk cagak situ. Dan juga semangatnya orang di Sonyo ni bakat duk takbir dan juga bunyi suara ya zal jalal liwal ikram. Bunyi derah ni zal jalal liwal ikram. Jalal liwal ikram ni gitulah. Habis orang kawasan Sonyo ni orang panggil musuh jalal. Musuh jalal ni bukan jala cawak jala. Jalal ni ya zal jalal liwal ikram tu. Tetapi ada dadu hok sana behar juga ni nampak supaya nakal dah tapi sebenarnya sungguh. Dadu tu behar tu fok ni nak rapah ambil jalah Panaro.
Ni orang tua tu goyak. Yang dadu pun kena jadi sangat bahasa Melayu je bodoh juga. Jadi ni salah satu mengata hak orang kata orang kampung, jadi yo kecek dah, wah kecek. Berarti yo nato gilah. Boyo nato gi lagu tu. Maka apabila apa ni hak mula-mula gi ni dah berde dulu. Berde bung sampai nak habis peluru. Bah habis peluru tu yo wak kata habis peluru. Bah habis peluru tu lah wak awi puak ada dekat sungai ni lakoh. Bah lakoh gi tu dah. Lakoh dengan sepong gila. Menyatu sepong gila lakoh gi pak sampai boleh gigi berde sedadu. Koh tu lah wak awi sedadu tu mati pak orang. Mati pak orang. Maka segeruk lagi pun mari. Tapi segeruk lagi mari nak seria tambah pula ni tak ada juga sebab orang dusunnya ni pokok ada dusunnya tu dia duk nanti duk tunggu dah. Dia kotah banggu, kotah banggu kat tepi jalan ke apa ni. Dia kata gi dengan tak kena duk wafai banyak hari. Gi dengan koh tu wasa lagu mana? Gi lagu tu lah. Koh tu dia ada kepala dia lah. Dia kepala dia tu ada kepala dia lah nak bawa kebun, bawa gok ke fok jihad tu lah, fok musuh dusunnya tu. Lepas tu apabila kejadian ni teruk dah, mari sampai tanggal 28 tu lah, barulah sedadu capuk sedadu Tanjung Mas hok capur dengan dadu nara, dadu kota dusunnya dah tu dengan ramai-ramai ni mari sampai. Bakar-bakar tujuannya buat lagu mana pun nak we boleh apa ni nak boleh rapah dusunnya. Jadi sebelumnya sedadu nak sampai ni dia kapal tubel mari dulu. Kapal tubel mari 3 hotel. Kapal tubel helikopter. Jadi helikopter tu mari tubel kawasan tu 3 hotel. Hak ni hak menakut ke kampung lah. Maka orang kampung tu duk cagak situ tu duk sekitar 500 orang. Dah. Maka berbunyi kapal tubel, ada orang masuk di masjid, lepas tu bel di masjid. Ada di bel masjid. Jadi bel di masjid ni ambil jak di masjid dusunnya sampai di masjid teko. Masjid tengah apa ni dusunnya teko Aceh. Pergi sampai tu rumput jenek mana tu, pakai bel belakang. Lepas tu masa tu pun ni istihar kata pergi dusunnya. Tubek kalimah kata pergi dusunnya. Lepas pada tu pula, apabila jadi lagu tu dah, akhirnya fok-fok pihak sedadu boleh masuk. Boleh masuk lagi pada 28 April 2421 atau 1948 berjayalah dadu naro masuk di dalam dusunnya. Kejadian tu berlaku lama mana? Berlaku 30 Mejer. 30 Mejer sehari lebih. Sehari lebih boleh. Lepas tu dalam catatan ni, kalau kita tengok dalam catatan pihak Melayu ni kata kejadian hak tanggal 28 tu orang Melayu mati sekitar 400 orang. 400 orang termasuk orang tua, orang tino dan budak-budak semua kena oleh sedadu. Pihak sedadu sendiri tu mati 30. Hak ni daripada surat sejarah apa ni Ibrahim Syukri. Ni Anwar Nik Mahmud pun sebut lagu tu kata orangnya mati ramai, lepas tu orang Melayu semua tu 1000 orang hak bersama dalam gerak ke di dusunnya tu. Lepas tu dan juga dalam surat hak Zamri Malik dia kata hak duk Pehel lawan dusunnya tu sekitar 80 orang. Lepas tu sedadu ni mari serai dengan apa ni tok khabar. Dengan tok khabar. Tapi kalau capur semua orang hak istihad jihad dan kata seruai ya zajalal ikram tu 1000 orang. 1000 orang lebih. Ni hak ni Anwar Nik Mahmud. Dan ada juga daripada buku hak Wan Kadir Cik Man hak bersatu. Wakil Cik Man bersatu ni dia kata pihak Melayu ni mati sekitar 400 orang. Pihak sedadu mati 30 orang.
Ni jadi kalau kita tengok jumlah ni, beza lah. Beza. Beza di antara jumlah-jumlah orang yang mati. Di segi Tok Perak tu hundur gi, dan juga hak jelasnya pak ibu orang tu, orang-orang situ di dusunnya tu hundur gi, jadi pelarian lah masuk gi ke Malaysia. Maka kejadian dusunnya ni berlaku ni makan masa jugalah. Tapi kalau hak akhir tu makin masa tanggal mana duduk sekitar 5 hari hak kejadian besar-besar. Lepas tu dia akhir tamat daripada tanggal 28 April sehari lebih. Kalau tengok sehari lebih, maka kejadian tu menyebabkan orang-orang tani, orang-orang Melayu di dusunnya tu memang hundur banyak. Orang kampung tu hundur mana pergi ikut kajian, ikut kakak, ikut Rio tu, pergi ke pergi ke masuk pergi ke Ceherong, ke Aipaya, ke Bongong pun ada, naik ke Bukit Sukering, ke Blue Kajaking pun ada. Jadi macam-macam lah kocak. Lepas tu pergi dusunnya ni terlekat nama lagi sampai hari ni pun orang tani kita pun dah sebut lagi lah. Musuh dusunnya pergi jalan, musuh dusunnya pun orang dah sebut lagi. Itulah untuk sepitah lalu musuh dusunnya. Dan juga akibat musuh dusunnya ni kita boleh ikuti lagi lah, sebab dia ada orang kampung selaku pelarian di dusunnya tu. Kalau kita tengok atau orang-orang asal di dusunnya tu, dia pok mari yang dihelang tu pun ada lagi. Pok mari dihelang asal dia pok dihelang, pok hok pindah mari pada kedai pelubeh agama musuh pelubeh. Ada juga pok hok mari di Taning, dan ada juga pok hok coh mari daripada Legeh dulu. Habis di dusunnya tu adalah tempat perhimpunan orang-orang tokoh-tokoh hulu balai besar jugalah. Habis tak pelik kenapa kau hujung mudah coh, mudah berasa di dusunnya tu gitulah untuk orang saya kali pertama. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Hassan yang membentangkan tentang tragedi dusunnya jadi alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Dengan kesimpulannya pendek katanya, tengok pihak sedada ataupun pihak polis tu tentang orang Melayu ni pada zaman-zaman dulu pun duk gitu dah, macam duk cemburu pergi mari dah kalau kira tu kepada Ustaz Hassan jadi apa yang jadi ni atau jadi cemburu, jadi tak ada harap mungku pergi mari dah tu. Kalau kita tengok peristiwa gini banyak benar peristiwa gini, orang rakwang orang kampung duk cemburu kepada, tak kira lah asal kata bukan orang Melayu, tak kira tu mari dengan imej gapo sekalipun jadi duk wasa tak harap pergi mari jak lama-lama dah. Dan dadu pun lagu tu juga tengok peristiwa banyak perkara Ustaz macam peristiwa orang minyak orang minyak ni orang minyak ni itu benar orang minyak ni jadi gitu kok. Tapi mujur kita ni cidik dah masa tu. Kalau gitu masa pun pergi gapo tak tahu. Okey, terima kasih kepada Ustaz Hassan. Saya tidak memanjangkan kalam lagi kepada saudara-saudara kita yang duduk di mana tu, minta share, komen soalan-soalan gapo nak tu boleh tu kita hari ni kita buka senguti, kita open tentang soalan. Tapi soalan 3 perkara ni lah tentang pergi dusunnya, tragedi di Masjid Gresik dan juga peristiwa Takbah. Hari ni tokoh berada bersama kita dah ni. InsyaAllah pihak staf-staf penjana kita akan membaca komen dan melontarkan soalan ke sini. Okey, kepada saudara Tuan Abema Aladi Zakaria kita untuk membentangkan dengan tajuk peristiwa dalam tragedi Masjid Gresik. Peristiwa tragedi Masjid Gresik jadi dari sejumlah anak muda ni bersenjata parang iaitu dengan bajak pedang gitu dihadapi dengan persenjataan berat dengan itu juga jumlah kematian ramai di berlainan daerah. Ni minta Abang Aladi, Abang Mak kita untuk
Boy bagi ulasan situ. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat, salam maju jaya, salam bahagia kepada sidang pendengar semua. Pertama ni marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Tuhan itu masih jagakan kita selamat banyak-banyak orang lagi duk selamat lagi, dan banyak-banyak orang mulai terkena dah dengan penyakit wabak. Di rumah kita ni pun tak ada boleh suruh lagi dah, duk menambah masih tiap-tiap hari tu masih duk menambah lagi. Jadi hari ni pada tanggal 28 bulan 4. Jadi kalau kita buat mengingati dua peristiwa hok berlaku pada tanggal 28 tanggal sama, bulan sama, dan tapi tahun ya hok beza tahun yang hok beza, iaitu 73 tahun dulu, lebih kurang 73 tahun dulu, dan juga hok ni lebih kurang 16 tahun dulu 16 tahun dulu berlaku di Gresik Sebenarnya bukanlah berlaku di Gresik saja dak berlaku di banyak dalam dua wilayah, dalam Taning dengan kawasan Taning Jala dan juga Sebaya, 3 wilayah tu. Dan kematian semua tu 107 orang 107 orang. Jadi peristiwa ni sangat mengejut jugalah pada orang di tempat kita ni. Jadi saya nak tambah hok besang royak saat ni tentang peristiwa hok berlaku semasa musuh dusunyo, perang dusunyo semasa semasa dusunyo dulu tu, kalau kita tengoknya belum pada peristiwa nak berlaku di dusunyo tu, dia ada satu peristiwanya, iaitu di Kampung Belukas Samok pada tahun 2490. Dia ada peristiwa berlaku di Belukas Samok, iaitu peristiwa bakar rumah orang kampung di Belukas Samok tu semua 29 buah rumah kena bakar semasa tu. Dan juga keadaan semasa tu ia bukan di rumah kita saja dak. Bukan di rumah kita saja dak, bahkan di bakar sendiri, di atas-atas tu sendiri ada juga kabut cauna pemberontak petani yang berlaku di sebelah utara. Sebelah utara tu ada kabut cauna semasa tu. Tapi semua tu hasil mari daripada polisi-polisi yang digunakan oleh kerajaan Campur Pohi Bun Songkram semasa tu. Kerana setelah mana Perang Dunia kali yang kedua. Perang Dunia kali yang kedua tu, setelah Perang Dunia kali yang kedua tamat, negara-negara kawasan Ning contohnya khususnya negara Melaya mulai ada pergerakan untuk nak merdeka daripada British. Maka orang-orang Taning semasa tu pun ada semangat untuk nak pisahkan Taning supaya boleh bersama dengan dengan persatuan negara Melaya. Oleh kerana polisi-polisi hok sia turun gi terhadap rumah kita ni sangat teruk. Sangat teruk. Polisi hok semasa Campur Pos kita kena nayobai Rathaniyum Thai Rathaniyum Thai ni bukan hanya setuh di rumah kita saja dak lah, di kawasan atas-atas nu pun lahir pemberontak juga. Lahir pembunuhan terhadap orang-orang politik banyak. Banyak orang kena bunuh semasa tu. Maka tak pelik lah orang-orang hok berlaku orang-orang hok di dusunyo tu nak bangkit lawan tu kerana keadaan terlalu teruk. Terlalu teruk nayobai Rathaniyum Thai ni, supaya kita tahu tak boleh kecek Melayu, kena kecek sia, tak boleh pakai kain sarung, tak boleh pakai kepiah, tak boleh pakai kain subeh, tak boleh pakai pine, tak boleh dunia bako, tak boleh. Semua polisi-polisi seperti itu tu jadi setuh habis dengan orang di
di tempat kita. Tu maka itulah duk jadi gelegak. Apabila duk jadi gelegak tu maka di situlah orang-orang dusunyo semasa tu bakal kumpul. Kerana ada bunyi khobar sokmo. Bunyi khobar sokmo ada berlaku situ berlaku sini. Ada bakar kapung, bunyi bakar kapung, bunyi bunuh orang, ada semua. Tu maka di situlah wakwi orang-orang kapung tu duduk dalam keadaan takut. Apabila keadaan takut, maka di situlah orang-orang kapung kawasan tu pun mulai cari tempat untuk nak menyelamatkan diri. Cari perkara-perkara untuk nak menyelamatkan diri. Contoh seperti maning minyak supaya bedil tak masuk gapo semua tu. Nah, kerana gapo? Kerana keadaan tu orang tak tahu kata nak mati bila, kerajaan nak bunuh, dadu nak perai, dadu nak ikut rasa nak buat semasa tu. Nah, ada juga dadu ketua besar, hak orang hak bawa pasukan dia sat ni, besar oyak sat ni kata, mari situ sini tu, nama apa? Nama Bunlet Preacher. Nah, Bunlet ni juga selepas pada dia duduk di menara, dia klik beralih hidup di segara dan juga Bunlet ni lah juga orang hak bunuh Ayah Long. Nah, orang hak bunuh Ayah Long tu pun dia ni juga. Nah, Bunlet ni juga orang yang sama. Orang yang sama hak bunuh rakyat di dusunnya dan juga bunuh Ayah Long bersama dengan rakan-rakan dia dan juga banyak-banyak orang ulama semasa tu kena bunuh. Nah, semasa tu lebih kurang 40 orang. Nah, pimpin-pimpin ulama. Nah, pokok ulama, pokok babo semasa tu kena bunuh. Maupun kena bunuh dengan secara racun dan juga kena bunuh dengan secara perai bedil. Nah, tu semasa tu lagu tu. Nah, tu hak berlaku dusunyo. Dan juga apa mari sekarang. Nah, mari sekarang ni peristiwa Kesik. Nah, apabila kita sebut peristiwa Kesik berlaku pada bulan 4. Nah, tu bulan 4 sebelum pada nak berlaku Kesik. Nah, sebelum pada nak berlaku peristiwa Kesik tu, berlaku Samu Bedil Pilang. Nah, tu berlaku Samu Bedil di Pilang. Nah, berlaku Samu Bedil di Pilang. Sebelum pada nak berlaku Samu Bedil di Pilang, saya nak ulas sikit polisi-polisi KJS semasa tu. Nah, polisi-polisi KJS semasa Thaksin. Nah, semasa Thaksin ni naik jadi Nayib Raja Menteri, naik jadi Perdana Menteri pada tahun 2444. Nah, 44 semasa dia naik tu 2544. Sewaktu tu bagaimana dengan keadaan di rumah kita? Keadaan di rumah kita sewaktu tu bagi KJN-nya pegawai bersenjata hodok lawan dengan KJN. Bagi KJN-nya, KJN tengok kata fok jual semasa tu mulai lemah dah. Permasalah hok berlaku di rumah kita ni ada permasalah seli banyak. Seli banyak mana? Nah, seli banyaknya di antara askar dengan sedadu. Oleh kerana sewaktu tu mulai ada permasalah di antara askar dengan sedadu. Nah, negeri Sia ni orang hok kuasa besar, orang hok kuasa kuat dan kuasa gagah dalam negeri Sia ni askar. Kalau Malaysia ni kita kenal negara sedadu. Nah, kerana sedadu orang kuasa kuat. Nah, semua tu sedadu belaka. Nah, negeri Sia ni askar semua tu askar belaka. Tapi semasa Thaksin mari ni Thaksin mula berkurangkan kuasa-kuasa askar. Nah, berkurangkan kuasa-kuasa askar, menambahkan kuasa-kuasa sedadu. Setelah mana menambahkan kuasa-kuasa sedadu. Nah, berlaku tahun 2540 semasa tu orang-orang berjuang duduk di Malaysia mulai nak duduk di Malaysia tak leh. Nah, mulai nak duduk di Malaysia tak leh, sebahagian orang nak duduk di Malaysia tak leh, terbang ke Eropah. Nah, sebahagian hak kena igat. Nah, Haji Ismail, Haji Daud. Nah, ada sebahagian ni kena igat hatta kelik dan juga sebahagian pilih kelik. Duk bertapak dalam bukit. Nah, bodok bertapak dalam bukit. Nah, dengan zaman sekarang ni, bodok bertapak dalam bukit, dia nak duduk tak boleh. Oleh kerana apa? Bukit tu tak begitu luas dah, tak seperdulu dah. Nah, maka bertepurlah dalam bukit, mati banyak sewaktu tu. Setelah mana mati banyak, bagi KJN anggap kata ancaman daripada fok-fok jual ni sudah tak ada. Nah,
Tubik ringan. Maka semasa Taksim tubik ringan mari royak kata orang-orang berjual sewaktu tu ada lebih kurang 50 orang. 50 orang dia kata. Apabila ada 50 orang, maka bagaimana cara untuk nak hapuskan 50 orang? Maka di situlah Taksim mulai hatta sedadu. Sedadu hatta ni sedadu daripada bakok lah. Sedadu daripada bakok ni terkenalnya sedadu hak paling bijak lah. Nah, hak paling bijak. Maka berhatta sedadu mari. Nah, sedadu mari di situlah sedadu mulai lagu mana? Mulai kutik. Mulai kutik berdeh mati orang kok keliling-keliling bukit, kok kaki-kaki bukit tu mulai kutik sehingga banyak sewaktu tu mati. Nah, tu setelah mana mati bagi Taksim ni Taksim kata ancame daripada fok jual ni sudah tak ada dah. Sudah tak ada dah. Apabila sudah tak ada, berlaku hak dok berlaku di celah-celah tu. Nah, di celah-celah tahun 2545, 40 sewaktu tu Taksim kata banyak peristiwa-peristiwa hak berlaku orang hak kena igat banyak orang daripada kalangan askar. Nah, dia kata banyak daripada kalangan askar. Apabila banyak daripada kalangan askar, maka bagi Taksim sewaktu tu usaha untuk buat askar tubik daripada 3 wilayah. Nah, 4 daerah usaha untuk buat tubik. Maka di situlah dia buat tubik. Buat apa? Buat ke arah mana? Nah, yuk ke arah mana? Yuk pototo sisam, pototo 43 ni Taksim buat. Soal botol maupun soal botol juga Taksim pun buat. Nah, tu apabila Taksim buat, nah, tiba-tiba berlakulah peristiwa bakar Samung Berdeh di Piling. Sebelum pada nak berlaku di Samung Berdeh di Piling tu. Kalau kita tengok kita bila banyak ke orang duk bila di rumah kita ni, banyak ke bila 17 tahun ni, bila ambil tahun 47 lah. Nah, ambil tahun 47 bila. Tapi kalau kita klik kita tengok. Nah, klik kita tengok sebenarnya ia bukan berlaku mula daripada tahun 47 dah. Ia berlaku ambil tahun 45 lagi. Nah, tu tahun 45 tu dia mula dah. Lahir serengai terhadap sedadu-sedadu. Nah, serengai terhadap sedadu-sedadu. Kalau kita tengok tahun 44, nah 2544 semasa tu 12 Tanwa, 24 Tanwa tu sedadu kena berdeh 5 orang. Nah, lepas tu oso mati. Nah, kena serai pau sedadu 5 tepat. Nah, tahun 44. Tahun 45. Nah, tahun 45 ni 23 24 Mina. Nah, sedadu 5 orang pula kena mati dan juga 5 pau sedadu. Nah, tu 41 persepah 41 bulan 5 Taksim yuk. Nah, tu Taksim yuk soal botol dan juga pototo sisam. Nah, lepas tu tok sedadu daripada bakok tu. Nah, tok sedadu daripada bakok. Nah, lepas tu 420 ni, tahun 40 ni tu 2540 ni tu 420 ni. Bulan 4. Nah, berlaku sedadu kaukro. Nah, sedadu kaukro 2 orang kena godeh di orang di kampung Tanjung Limo semasa tu dah. Orang miok. Nah, orang miok mati. Nah, dan juga 43 Kedah. Sedadu 5 orang. Nah, kena apa? Kena serai pong sedadu lah. Nah, pong sedadu tu 43 tu 5 orang sedadu mati. Nah, tu berlaku semasa tu bagi Taksimnya tengok kata tu adalah peristiwa hak apa orang panggil ada dalam 50 orang tu lah. Nah, ada 50 orang. Dia kata ada 50 orang tu. Maka di situlah mulai guna cara guna dadu daripada pusat. Dadu daripada pusat ni lah mari ni berlaku 44 Mokera. Nah, berlaku 44 Mokera sewaktu tu Taksim kata kan. Taksim kata hok buat peristiwa ni hok Samung Camp Berdeh ni adalah hok cun kacau. Nah, cun kacau. Nah, apabila dia koyak kata cun kacau, di situlah dia guna cara kuku besi. Cara kuku panggil semasa tu Kuracai Piam Sombun. Nah, Kuracai Piam Sombun duk jadi Mahathai semasa tu Kuracai Piam Sombun pun koyak kata masalah 3 wilayah ni kita kena pakai thungmu kamayi tuplek. Nah, dia kata
apa sarung tangi kain, tapi kita nak godel besi itu dengan sarung tangi kain. Maknanya nak guna cara kerah lah. Istilah tu istilah nak lembut tapi kerah. Tu. Istilah yang guna lagu tu. Lepas tu maka di situlah yang guna ya hantar ada apa sedadu daripada bakok dan juga hantar DSI semasa tu. Nah, DSI semasa tu orang jadi antibody DSI-nya sombat among wiwat, orang jadi wrong antibody DSI semasa tu adalah nama dia Tawi Soksong. Nah, orang jadi antibody DSI dan juga Tawi inilah orang buat kedi kuaman kong oyak kata muda spek-ing jadi nayuk orang tu orang ni igak ustaz-ustaz tu semasa tu Tawi Soksong jadi wrong antibody DSI. Nah, tu. Setelah mana berlaku sambung berdeh piling. Apa sambung berdeh di piling tu hak simpung mulai guna dengan secara kuku besi. Kuku besi guna sedadu, maka sedadu hok mari daripada bakok. Dia tak tahu apa dia tak kira, dia tak ada kira kata orang sini beza pendapat ke apa semua tu dia tak ada kira. Kerja dia wak lah mana nak boleh maklumat, dapat maklumat supaya boleh nak bertahan anti. Apabila ada gorela nak anti gorela. Kok tu yang dia fikir. Apabila dia fikir lagu tu dia nak buat lah mana? Dia guna cara kerah. Cara kerah dia buat lah mana? Igak, godeh, sekso. Nah, igak, godeh, sekso. Nah, perai. Tu. Maka Mekah tu banyak. Nah, kalau kita bila ambil job tahun 2547 sampai ke tahun 2551 semasa tu 51 orang hok kena perai. Semasa tu. Banyak lah. 51 jumlah 51 orang ni banyak lah. Nah, hok kena perai tu. Nah, maka setelah mana apa dia nak dapat maklumat tu dia guna cara kerah. Dia guna cara kerah mulai igak orang igak orang bunuh, igak bunuh, igak seksa bunuh. Nah, igak seksa bunuh, maka orang-orang tanding semasa tu duduk dalam keadaan duduk dalam keadaan lagu mana? Duduk dalam keadaan takut. Nah, duduk dalam keadaan takut. Tu apabila duduk dalam keadaan takut, maka tak pelik lah. Serupa dengan tadi juga. Apabila rakyat duduk dalam keadaan takut, rakyat duduk dalam keadaan tak aman, rakyat duduk dalam keadaan tak selamat, maka di situlah cari cara, cari jalan, cari cara untuk nak bertahankan mereka. Nah, tu. Mulai apa? Mulai cari tempat hok benda tak masuk gitulah. Nah, tu cari tempat mengamal. Nah, cari tempat mengamal kalau spon ngahuk semasa dusunnya dulu kan. Maning ni buat program-program. Nah, buat penjumpa buat program untuk apa? Untuk maning minyak, untuk apa tu. Nah, dan juga hak tepat 28 hak Kesik, peristiwa yang kita kenal atau peristiwa Kesik ni pun lagu tu juga. Nah, ada sekelompok-kelompok pemuda-pemuda sewaktu tu apabila berasa tak aman, berasa tak selamat, maka berkumpul. Nah, apabila berkumpul untuk nak menyelamatkan diri, tu, untuk nak bertahankan diri, maka di situlah mulai mengamal ilmu-ilmu gebal. Dan ilmu-ilmu benda tak masuk. Nah, benda tak masuk mula mengamal. Setelah mana mereka mula mengamal. Nah, apabila mula mengamal dah, di situlah mulai orang panggil mulai top plan. Apa orang panggil? Mulai susung lah. Nah, mulai susungnya mulanya 20 ni juga. 20 ni bulan 4 tahun 2547. Nah, tu pok mengamal. Mungkin mengamal tu tak jelas kata mengamal tu sudah mengamal lama mana. Nah, mungkin 2 3 4 tahun duk mengamal. Nah, tu tak ada maklumat jelas. Cumanya maklumat hok orang kena igak tu. Orang hok kena igak tu, nah ada sebahagian kena igak, ada sebahagian mati. Nah, sebahagian hok kena igak tu kayak kata mereka ni pakat susung letak plan. Nah, nak serai tu pada tanggal 20 ni. Nah, tu. Apabila tanggal 20 ni di situlah mulai tepat 27. Pada J3 mereka pun mulai ambil barang, mulai apa semua tu mulai apa letak plan untuk nak pergi serai lah. Nak pergi serai sampai ke pukul 11 malam. Sampai ke pukul 11 malam tu supaya dengan Fok nak pergi serai. Contohnya kalau kita tengok kok Fok nak pergi serai di Masjid Kesik. Fok nak pergi serai di Masjid Kesik ni. Pukul 3 petang tu mereka masuk dalam Masjid Kesik. Duduk situ duk mengamal, duk ngatik, duk gapo sampai ke pukul 11 malam.
Apabila sampai pukul 11 malam, di situlah mereka mulai tinjau. Nah, mulai tinjau, mulai tubik gi, wak mutu, besak gi. Nah, pukul 2 malam. Nah, tu 2-3 jam lepas pada tu pukul 2 malam tu pakat berkumpul dah lah. Pakat mari tu dah lah seolah-olahnya bos sudah sampai pukul 2 malam tu tubik mari, apa orang panggil bersiap diri. Nah, bersiap diri sampai pukul sampai ke subuh. Nah, sampai ke subuh belum pada nak subuh tu pukul lebih kurang pukul 4.50 sampai pukul 5.10 minit. Nah, di situlah mereka mulai semua tempat. Nah, semua tempat tu mulai masuk serai. Nah, tu masuk serai. Masuk serainya di kawasan-kawasan lain. Di kawasan-kawasan lainnya oleh kerana di kawasan lain ni dia masuk di tak ramah dah. Ramahnya di Masjid Gresik lah dia. Di kawasan lainnya ada di mana? Ada di Sebaya. Nah, tu Sebaya ni masuk serai buatkan pecacun di Tambun di Sebaya tu. Nah, masuk serai tu 19 orang mati. Nah, kerana apa? Kerana masuk serai mereka fikir kata mereka ni munggo duk mengamal dah, duk mengamal benda tak masuk ke apa tu. Nah, tak ada pakai benda, tak ada pakai podok lah, pakai pisah, pakai pisah lah, pakai pisah masuk serai di Sebaya tu 19 orang mati. Nah, 19 orang mati dan juga kena igat sore. Nah, tu hak Sebaya ni. Nah, sebenarnya hak Sebaya ni dia bukan apa setelah mana mati dah semua 19 orang tu. Nah, ada kes lepas pada tu ada buku banyak lah, ada buku duk bagi kepada mahkamahnya oleh kerana Raja S Dadu sewaktu tu dia igat boleh dah. Pemuda-pemuda yang masuk serai tu sebahagiannya dia igat boleh dah, tapi dia ambil sebahagian anak-anak muda tu dia lepas di Kedah dekat tempat camp dia duduk tu berdeh mati. Dia berdeh juga. Nah, maknanya padahal dia boleh igat dah ni dia tak boleh lah nak berdehnya. Nah, tapi sewaktu tu kerajaan tu berdeh wih. Nah, 19 orang tu. Tu dan juga di Melan. Nah, tu di Melannya 11 orang. Nah, tu di Sebaya sakning tu 20 orang hok serai, 19 orang mati, seorang kena igat. Di Melan sakning tu 11 orang mati, seorang kena igat di Melan. Nah, lepas tu di Ampembeang Jala. Nah, Ampembeang Jalanyo Banian. Nah, di Cabe Tiga ni tu 10 orang mati. Nah, 10 orang mati. Lepas tu di Tasik. Nah, di Tasik 2 orang mati. Nah, di 2 orang mati, ada Sedadu juga mati. Nah, tapi pemuda-pemuda sewaktu tu 2 orang mati. Di Tanto ni Ban Botong dah Ban Botong ni 4 orang mati kena igat 4 orang. Tu di Benesta ada juga di Benesta. Di Benestanya di Mecah Musong Tambun Bacok tu 8 orang mati. Nah, 8 orang mati. Dan juga di Kerong Pinenya 18 orang mati. Nah, di Kerong Pine lepas tu di Kabu tak ada mati. Di Kabu ni tak ada ringan kata mati, tapi jauh mati bacet songkon. Nah, 2 orang. Lepas tu di Yakrang Nyalimo, Serong. Di Serong ni mati 2 orang. Dan juga di Nongcik, Kok Mokeng mati 2 orang. Lepas tu hok mati banyak sekalinya di Gresik. Nah, di Gresiknya mati semuanya 31 orang. Nah, 31 orang. Nah, di Gresik. Nah, hok di Gresik ni bos setelah mana berlaku tu. Nah, hok di Gresik ni setelah mana demo serai apa saya ayat ni ambil jok di subuh serai sakning tu. Apabila serai masuk tu di pom Sedadu di depan tu dekat Limkonio tu. Nah, di serai di situ mati situ 3 orang dan sebahagian hok lagi tu masuk undur masuk pergi bertapak dalam Masjid Gresik. Tu buat tapak dalam Masjid Gresik tu mulai berdeh dalam Masjid Gresik. Ada kerana kebanyakan kes umur tu berdeh ada berdeh enablah tak banyak putung. Hak lain tu kebanyakan dengan pisah. Nah, dengan pisah tu apabila berdeh tu di situ tu. Nah, orang panggil kejaknya hati mereka pemuda-pemuda tu. Ambil jok lagi berdeh sampai ke pukul 3 petang. Nah, tu orang duk segah-segah Sedadu duk segah-segah gapo duk segah-segah apa mereka tak segah berdeh
ambil job pukul 6 pagi sedadu nak masuk serai tu, mereka pun laweh. Nah, tu. Siapa ke duk berde tu ambil job pagi tadi tu, siapa ke pukul 10. Nah, tu pukul 10-nya sedadu berde bong gas masuk. Nah, siapa ke berde bong gas masuk, nah, tak serah juga. Nah, tu tak serah juga tak. Sewaktu tu pukul 10 pagi tu orang kampung kawasan tu pun mula tubik ramai. KJL semasa tu mulai tak sedap lah. Bawa orang tubik pakat duk tengok pakat duk gapo tu pukul 11 lalu tu lah pukul 11 KJL lepas bong masuk. Nah, lepas bong masuk dalam masjid 3 butir. Nah, tu lepas bong masuk 3 butir tu pukul 12 tu Cawalit Yong Cayut. Nah, Cawalit Yong Cayut semasa tu duk jadi Rong Ayubรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง. Nah, tu Cawalit Yong Cayut semasa tu royak kata suruh likung jangan bunuh. Nah, kerana ada lagi hok tak ada mati tu. Setelah mana lepas bong dah tu suruh jaga kepung jangan bunuh lah. Jangan pram dekat lah. Maknanya aku suruh likung kepung, lepas tu cerca winamon ini serah. Nah, siapa pukul 12. Siapa pukul 12.30. 12.30 ni cai sit cenawat jadi pobo-tobo nak gi situ. Nah, nak gi di Kesik tu. Nah, tu untuk nak gi nak rangan gi kepada Taksin. Nah, tu siapa ke pukul 1. Nah, bos siapa pukul 1 tu tepuk pula. Nah, fok dalam masjid tu ada serah juga. Pukul 1 tu mula tepuk pula. Nah, sampai ke pukul 2. Nah, tu sampai pukul 2 tu di situlah KJM mulai apa orang panggil berde masuk lah, telung lah kapal tu bayang gapo sampai ke pukul 3. Pukul 3 tu maka fok pemuda hok gi semasa tu habis mati. Nah, pukul 3 tu maka mati habislah memang tu. Nah, lepas tu orang hok sangkan semasa tu. Orang hok masuk semasa tu orang hok jadi metap orang hok jadi apa? Metap hak kisi iaitu pisan ponto pisan watana wong kiri. Pisan ni royak kata orang hok kamsang, orang hok top plan semua untuk serai tu iaitu Panlup Pin Mani. Nah, Panlup Pin Mani orang hok top plan. Orang hok top plan. Nah, semasa tu lahir apa orang panggil balas sikit-sikit lah dengan Cawalit tu, kerana Cawalit tak servis serai. Tapi Panlup tu ambil sikap untuk serai. Alasan Panlup serai semasa tu Panlup Pin Mani ni, alasan dia serainya dia kata kalau kaca tarik masuk siapa ke petai siapa ke gelak tu, dia kata kau payah. Sebab apa orang-orang kampung mulai tubik dah. Nah, mulai tubik dah, maka di situlah dia ambil keputusan untuk selai semua tu. Selai semuanya mati. Dan mati semua tu dalam peristiwa berlaku saat ni di kawasan tiap-tiap kawasan tu semuanya mati 107 orang. Di Kesik tu lebih kurang mati 23 orang. Nah, 32 orang. Nah, 32 orang mati di masjid Kesik. Setelah mana mati di masjid Kesik tu, masjid tu bekas keseh kena ngabong ngagapo tu. Banyaklah. Jadi orang panggil mengejutkan orang taninya kerana tak ada peristiwa Kesik ni sangat sedih lah kerana apa? Kerana berlaku pembunuh tu begitu banyak pemuda-pemuda hak sanggup walaupun dengan pedai dengan gapo tu masuk nak serai untuk nak membelokkan diri mereka dah, membelokkan tanah air. Kena tak kena kita tak tahu dah, tapi kita rasanya fok dia tu buat tu ngakano jiwa untuk nak mempertahankan tanah air, walaupun dengan cara tu kalau kita tengok kok dengan pedai dengan bede kok nak lawai tak leh lah. Nak lawai tak leh lah. Tapi dengan dengan jadi orang panggil rank up what we for dia buat tu, bagi saya tengok kata kerana sewaktu tu tak ada tak begitu orang panggil tak ada takut lah, tak ada takut kerana apa? Kerana polisi kerah aja bunuh semasa tu. Nah, polisi kerah bunuh semasa tu
dengan secara bunuh, dengan secara peraik, dengan secara igak. Nah, lepas tu fok-fok. Tak kira orang tak kira kata besar halus semasa tu semua tu jadi tak tu berlaku. Dia panggil duduk dalam keadaan takut berlaku. Contohnya ahli-ahli politik sendiri pun semasa tu pun kena buku berlaku juga. Nah, tu tahu awal-awal ni dia tak ada kena, tapi akhir-akhir tu kena buku berlaku juga. Nah, tu hak berlaku peristiwanya kesik pada tanggal 28. Nah, lebih kurang tu. Ya. Nah. Ya, terima kasih kepada Bemak sebagai pusingnya yang pertama tentang membetulkan tragedi Masjid Gresik. Jadi tragedi Masjid Gresik ni kalau saya kira 17 tahun ni learning ni kalau orang umur 30 tu rasa perlu ngaji tadika lagi atau baru naik umur 1 tak. Jadi apa ni adik-adik kita yang umur lo ni kata umur 17 tahun tu tengah dalam buayang dalam Indo lah kata. Jadi apa ni benda ni berlaku benar dan fakta. Memang benda ni berlaku benar. Dan apa ni masalah mengamal ko beramal apa ni untuk ilmu batin itulah. Jadi benda ni ada sungguh. Tapi bukan kadang-kadang tu kita tengok tu bukan dengan sebab kata fok kita ni terlampau dengan khurafat ke gapo dak, tapi dengan kezaliman tu tertekeh. Jadi kan tu perlu dalam tu membawa ke ada tawaran amalan ke gapo ke dak. Jadi kalau tengok dalam berjihad di Patani tu ada satu buku catat kata ada tulis berjihad 7 hari. Yang dikarang tu belah orang luar negara, jadi bawa ada pemuda-pemuda kita dan ada juga orang apa ni beli ilmu ke gapo ada masa tu. Inilah sedikit banyak itu. Okey, kita seterus kepada Ustaz Hasan kita sebagai pusingnya yang kedua. Sambung sikit lagi. Lepas ni kita ada soalan daripada tuan-tuan kalaulah ada soalan gapo tu minta komen mari. Dan insyaAllah kita akan baca. Soalan. Tapi syarat soalan tiga tragedi ni Tabah, Dusunyo dan juga Masjid Gresik. InsyaAllah persilakan kepada Ustaz Hasan sebagai pusing yang kedua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pusing yang kedua ni nak tambah apa lagi, saya pun sebenarnya dusunnya tu tamat dah tadi. Royak ada suka tu dah lah. Kerana dusunnya tu 72 tahun dah tu kejadian ya sebenarnya kalau kita tengok nak pelai lagi tu kejadian dusunnya tu sebelum nak berlaku dusunnya tanggal 26 gi ke 27 gi ke 28 bulan April ni dia sudah di 28 tu belum dia tu ni kejadian Wuhara tu dia berlaku banyak dah di dusunnya. Lebih-lebih lagi kepung rumah orang siapa dengan rumah Tok Menir sendiri pun kena kepung. Rumah Tok Menir dusunnya Tok Menir mak ke apa kena kepung lah kau dulu tu sebab komunis ni ya kuat benar turun gi dia pilih lah rumah-rumah orang besar-besar tu minta barang kat Tok Oning suruh kok barang gi kat Tok Oning itu malah. Jadi ancaman komunis tu memang menakut ke orang kampung kawasan tu. Kawasan dusunnya, kawasan Cenik tu dah. Kalau tengok kat peristiwa ni berlaku banyak tempat di kampung Benih Kaje, di kampung Teko, di kampung Bongo, kawasan sekitar tu ada peristiwa-peristiwa yang berlaku. Habis itulah apa ni kejadian yang membawa mai pula kepada dusunnya ni kalau mudah-mudahan kata kejadian yang tidak dirancangkan. Kalau tengok kok mai dai wang pen luang nah masa saya panggil. Boleh membawa ke sampai situ. Tetapi apabila bawa ke sampai situ dah ni akhirnya orang taning ni kalau mudah kata boleh berlawan begitu lalu dengan pihak sedadu tu dengan alat senjata kalau banding kok beza jauh lah. Tetapi dengan semangat orang taningnya kalau kita baca dalam surat khabar Straits Times dan juga dalam buku sejarah lebih lagi Straits Times British tu juga kata kalau nak cari pucuk sebenarnya kerana kau orang Melayu di dusunnya ni lawan sangat lawan dengan sedatu dengan kerana berasa tanah bumi dia kena rapah. Ni
Ni sebenarnya ada darjah tak lah, saya pun tanda marilah ya tu kih-kih dianya sebab tanah bumi dia kena rapah dan juga ketidakadilan dan perasaan bukan warga negara tu tinggi. Mudah kata orang Melayu kita ni bukan dusunnya saja dah pasal tu, kita ni ke kontai. Kita ni bak bercacun. Kita ada IC Thai, jadi warga negara Thai. Tetapi perasaan sebenarnya Taning, orang Melayu Taning dia tak berasa kata jadi warga negara Thai sepenuh 100. Sapakah gini pun orang kaji dah tu perasaan orang Melayu ni dia duk jadi kalimah Melayu sia lagi lah. Kalau pihak KJL pun juga gambar pandangan dia orang Melayu terhadap KJL sia pun juga gambar sekadar kata satu KJL hok mari duk mengetoh dia. Mari duk walaupun kalimah penjajahan ni orang-orang biasa ni tak gambar lagi, tetapi kalimah kata jadi orang lain, orang suku Sakak tu ada dalam tinggi lagi dalam perasaan orang Melayu dah. Maka kalau mari kepada dusunnya tu kita kenal dah kata pembuka kampung dusunnya, orang-orang yang hidup di kampung dusunnya pun adalah orang-orang yang bersejarah dah zaman dulu pun. Mari di Taning, banyak mari di Telubek, lepas tu fok kampung Helang. Kau pecah di Helang dulu lakoh bukit mari duk dusunnya. Lepas tu fok kau pecah kau legah kau mari duk dusunnya. Jadi semangat ataupun perasaan cinta tanah air, tanah bumi pun tinggi. Tetapi dia tak keluar, tak tubik lah sebab dengan unik-unik dengan kapal tu. Lepas tu kejadian belum nak berlaku di dusunnya tu pun berlaku banyak dah. Tadi memang oyak dah atau bakar di di Belukar Samok. Bakar di Belukar Samok. Jadi Soho bakar kampung di Belukar Samok tu dengan kerana Miss Barbara Jones pergi melawat dengan Haji Sulong. Haji Sulong tu bawa Miss Barbara Jones pergi di Belukar Samok. Habis di Soho Belukar Samok tu 23 rumah lebih kena bakar. Tetapi pada masa tu terdapat 21 kampung yang kena bakar supaya Belukar Samok. Tetapi masa tu ni social media ni tak ada sebar kuat seperti ni. Tapi dulu ni orang tahu. Habis kampung apa ni lisuh dah ni dalam 21. Kebanyakan adalah kampung-kampung kawasan keliling Bukit Budo dan juga kawasan lembah-lembah Sungai Rakok. Sungai Mayu, Sungai Jambu tu dekat tu. Dua tempat ni hok banyak ni dalam surat Barbara lah. Hok mari Taning tak apa hari tu Haji Sulong mek yo lagi. Maka dusunnya ni kau teruk lagi sebab kampung jauh. Kampung duk pedalame. Dulu ni darat dia panggil dia kampung darat jangan Kedah lah. Dia tapi orang tokoh-tokoh dan juga di situ tu kerana orang ada semangat, salah satunya sebab ia ada pemimpin yang kuat, iaitu dia ada Tok Perak tadi. Dia ada Tok Perak yang berasal ataupun nama Haji Idrus, mari daripada Perak, mari duk ngajar situ, dan juga ada beberapa orang anak murid dia, anak murid dia terkenal, mengajar di situ juga, dan juga ada Tok Lebar. Tok Lebar tu orang panggil nama apa ni Haji Mat Kare. Dia Haji Mat Kare pun belajar ilmu orang Aleng juga. Tok pakai asal orang Kedah tu duk bining orang di Teko. Jadi ramailah waktu tu tokoh-tokoh orang kampung boleh pergi jemur orang panggil. Boleh pergi jemur, maka begitu orang Aleng ni dia mau ilmu. Mau ilmu tu orang dulu ke bui lah baca ayat tu, baca ayat ni, terang ngamal lagu tu, ngamal lagu ni. Sebab kalau nak lawa dah ni, selain pada pandai teknik-teknik dah ni, dia kena ada ilmu. Ni bagi kata jiwa orang dusunnya tu terikat dengan Tuhan, dengan agama. Sebab kalau nak banding dengan bedil dengan peluru tu, ya tak cukup dengan dia mau ada bedil dengan main helikopter pula tu tiga hotel tu. Dan pada masa tu pula ni ada segeruk orang Kedah. Ada segeruk orang Kedah ni masuk mari duk ke dusunnya juga. Dia morning ni dia duk berlawan dengan komunis Malaya dah. Dia morning ni orang panggil API ataupun Angkatan Pemuda Islam. Jadi Angkatan Pemuda Islam ni pun masuk mari duk ke dusunnya juga, lepas tu duk berlatih. Duk berlatih orang juga. Habis itulah jadi kata bodoh main berlatih dah ni, hidup berlatih di kampung Jaro. Lepas tu hidup mani miok
Lepas tu ada masuk hidup tapa dalam gua lemu. Lepas tu Haji Mak Kare dia ngajar latih wi amale wi ayat ke apa gitulah. Tujuannya untuk nak ngamal untuk wi hati ni kejak kemah. Gitu saja. Bukan untuk nak pergi musuh sangat sangat tujuannya, tapi tujuan besarnya untuk jadi pagar. Jadi pagar tubuh. Pagar tubuh. Lepas tu apabila kejadian berlaku dah tu dah, bawa panggil tu hari 2 ni rujuk rapat, bahawa sudah dah rapat tu, maka sedadu pun igat beberapa orang palo-palo. Jadi pada masa tu igat siapa? Igat Tok Meneh. Igat Tok Meneh Dusunyo. Dan juga dengan tokoh-tokoh lain lagi bogi di Gok Nago. Dan juga pada masa tu adalah catatan tu kata ambil jok daripada Bukit Jamu. Sampai pak dusunnya Bukit Jamu sampai Bukit Sedadu. Dan lebuk kawasan tu kerana orang taning orang dusunnya tu duk guna tempat tu untuk musuh dulu dah. Dan tu akibat daripada musuh dusunnya. Orang taning sebut musuh dusunnya, pergi dusunnya, musuh jala, pergi jala. Apa boleh? Jala ayat Quran itulah. Tetapi sebalik dengan pihak KJL tak ada panggil songkram, tak ada panggil musuh. KJL panggil kebut. Panggil kebut, panggil pemberontak. Atau panggil kumpulan pengganah di dusunnya. Tapi di dusunnya ni kerana jadi terkenal sangat tubik surat khabar Malaysia, surat khabar British. Dengan kerana supaya saya royak di awal tadi, perlawan ni di dusunnya ni adalah perlawan ni pegawai kerajaan sedadu dengan orang kampung, dengan rakyat. Kalau tu nak tengok pembangun gerak ke ataupun perlawan ni rakyat, tengoklah perlawan ni dusunnya. Mudah kata kalau ambil mari wak goye ni sedap benar lah. Kita boleh tengok atau orang dusunnya ni bergecok, bergebajok, bergepasapangan cerita saya pergi wawancara orang tua tu, dia kata sapangan orang Tino pun tubik main juga. Pio dia buluh-buluh, dia koli-koli, dia neka-neka. Ini atas semangat tu dah. Semangat. Lepas tu kejadian dusunnya ni, sudah dah tu KJL pun buat satu tuku peringatan panggil. Satu tuku peringatan ni mesti panggil Anusawari. Jadi ambil peluru yang mana bede. Siapa nak habis peluru, sedadu habis peluru lalu tembak masuk di kedai dusunnya. Lepas tu kiwat Anusawari wak tuku peluru bede besar. Tuku peluru bede besar ni kita depan Sethani Tamruk Puton Nago. Dan juga Sethani Tamruk Puton Cenek. Duk di Cenek Nusa, lepas tu duk di Nago. Wak besar nak. Tetapi sapakah rining ni sanjalak tu, simbol tu tadi hilang dah, guys. Cabut bila KJL, walau alam lah. Dulu ada depan sopo, depan balai poleh. Sedadu dah. Di dusunnya. Besar sekat mana, sekat dada kita boleh dia wak peluru bede tinggi naik. Lepas tu yang ambil peluru bede sungguh tu boh masuk dalam tu lah. Wak peringatan. Dia kena dadu pun mati ramai juga. Pakai kapung tu cerak dah. Maka peringatan tu baru kelisuh ataupun baru dihilangkan ni tak berapa tahun saja. Saya pun tak pasti kata pihak KJL tu yang mikir lagu mana dengan dia beralih Anusawari lah, kata dah. Tuku peringatan tu siapa yang takut, siapa yang sangat Anusawari kalau sedadu manusia. Gitu lalu. Lepas tu kumpulan orang-orang di dusunnya pula hendak pergi ke Malaysia ni kebanyakan duduk kawasan Jeli. Kawasan Jeli, Kuala Kere, Kuala Musa, ada sikit saja pergi sampai ke Kedah. Ke Perak sana betul. Belum. Tapi kebanyakan ni duduk ke Kelantan, hulu Kelantan tu sajalah. Maka pergi dusunnya ni salah satunya peristiwa yang dikecek oleh orang kampung pula. Sapangnya orang-orang rungtu tu sebut pergi dusunnya tu semangat. Mudah tu satu contoh kata orang kampung ni relo diri relo nak bela tanah air. Lain dengan orang-orang muda lah ni, saya tak pastilah kata orang-orang budak-budak lah ni, muda-muda lah ni tahu
setara mana pergi dusunnya. Dan juga akibat daripada musuh dusunnya tadi yang keluar tu daripada dusunnya hak tak pergi ke Malaysia tu pergi buka-buka kampung tu banyak juga. Buka kampung ke kawasan bukit-bukit Cenek, bukit-bukit Kemung, pergi larat sampai ke bukit nak ke Bukit Jaing dan juga sampai ke bukit Kolokawin. Lakoh mai ikut belah Kolokawin, mai ikut Sungai Kelubek. Kampung-kampung yang dibuka oleh orang-orang yang hundur tubik daripada musuh dusunnya. Tapi musuh dusunnya ni dia bukan lama sangat sampai beratus tahun. Hanya 72 tahun gitu semua. Tetapi tanggal dia berlaku tu sama dengan Kesik sebagai mak tersebut tadi. Itulah satunya peristiwa yang takkan dilupa oleh orang-orang Taning, lebih-lebih lagi orang-orang rung 50 he. Dah. 50 he, 60 he, 70 he tu cerak. Kalimah pergi dusunnya tu masuk telinga lagi. Apa mari rung kita rung baru sikit ni masuk dalam telinganya Kesik. Musuh di Kesik dan juga rung kita ni juga orang rung muda sikit ni 30 he 20 he ni termasuk dalam telinga pula orang panggil Tabah, dia peristiwa Tabah. Itulah untuk round yang akhir pada malam ni. Okey, terima kasih kepada Ustaz Hasan dan minta terus kepada Abang Mat Aladi kita untuk buat pusingan kedua sebagai tambahkan lagi tentang isu Persik ni. Okey, persilakan. Jadi sepengah Persik tu berlaku hok Persik hok mati seramai-ramai tu selepas pada tu ada banyak orang juga hok kena igak. Banyak orang juga hok kena igak. Cumanya peristiwa hok berlaku di Persik ni ia beza dengan peristiwa hok berlaku di Dusunnya. Peristiwa hok berlaku di Dusunnya tu pihak Dadu tu dia pergi serai orang kampung di situ. Tapi hok Persik ni pemuda-pemuda sana itu pakak diserai kerajaan. Diserai orang-orang kerajaan khususnya sedadu askar-askar hok ada di kawasan kita. Kerana apa? Kerana sewaktu tu setelah mana kalau kita tengoknya Kod Kansik. Undang-undang Melete, Kod Kansik ni, undang-undang askar ni di rumah kita ni dia ada lama dah. Dia ada lama dah. Cumanya bermari pada tahun 2545. 2545 ni kerajaan buat Kod Kansik. Sebelum pada tu undang-undang Kod Kansik di rumah kita tu ada. Tu. Dia undang-undang hok sebelum pada tu dia ada dua undang-undang di rumah kita. Undang-undang biasalah, bukan undang-undang biasalah, iaitu undang-undang Kod Kansik, ataupun dia panggil apa? Material law. Undang-undang tentera lah. Yang keduanya undang-undang Parobo Komunik. Parobo anti komunik. Perang Banjat, Tautan Kampen Komunis, ada dua undang-undang di rumah kita. Tapi setelah mana mari tahun 2545 undang-undang dua-dua ni dibuat. Dibuat. Ni apabila undang-undang buat, askar-askar kena kelik lah. Askar-askar hok ada di sini dulu pun kena orang panggil kelab kau perongkong. Saya kata kena kelik kepada camp besar dia lah, camp masing-masing lah. Bos setelah mana kelik kepada camp masing-masing, tinggalnya sedadu. Bos dadu berlaku pada tahun 2547, 44 tu berlaku sama dipilih, 45 tu kerajaan mulai guna Kod Kansik semula. Setelah mana guna Kod Kansik semula, di situlah mulai buat mari tentera-tentera semula. Buat mari tentera dan juga buat camp kepada tempat-tempat strategi yang dia nak buat tu. Apabila buat camp strategi tempat-tempat yang dia nak buat bagi pemuda-pemuda ni, serai camp tu tujuan nak hambak askar tu baik lagi lah.
Tu apabila nak hambak askar kelegi, tu secara mereka-mereka ni apabila guna dengan secara lagu tu, maka di situlah akibatnya mati banyak. Tu mati banyak peristiwa hok berlaku di Gresik tu. Tu cumanya ada 2-3 tempat hok berlaku hok jadi apa perkara hok jadi lebih pada undang-undangnya, iaitu boleh igat dah. Boleh igat dah pemuda-pemuda, sebahagian pemuda-pemuda tu tim bola setim di jalan tu di Sebaya tu, tim bola pemuda duk main bola setim, satu tim gi segai camp tu, gi segai camp hang tu pok tim bola. Satu tim pok dia tu duk main bola sekali, duk gapo sekali tu. Satu tim tu gi segai camp tu. Bagi segai camp tu Raja S dah tu boleh pergi dah sewaktu tu. Boleh igat dah. Boleh igat dah tapi ambil igat kan pemuda-pemuda ni dia lepas di kedai tu. Lepas tu dia bedil mati. Sedekah boleh igat dah. Jadi bagi maupun hok di Gresik maupun hok berlaku hok di tempat-tempat lain lagi hok boleh igat dah. Tapi bunuh gapo lagu tu bagi NGO gapo semua ni tengok kata Raja Air tu buat lebih pada hak dia lah. Dia panggil pertimbangan kuahir. Sedekah boleh igat dah supaya hok di Gresik. Hok di Gresik sebenarnya lek supaya hok di antara Panlop Pin Mani dengan Cawalit semasa satu. Cawalit nak wi kepung duk sehari 2 hari 3 hari pun. Bagi Cawalitnya tengok kata apabila dia tak ada nak makan ya gapo tu dia kena serah. Tapi Panlop tu ambil sikap dengan secara kerah. Ambil sikap dengan secara kerah, bedil masuk. Jadi lek orang lain semasa tu masjid Gresik ni orang panggil masjid hak bersejarah lah, dan juga masjid hak bagi orang Taning ni orang panggil masjid hak mengikatkan jiwa orang Taning lah. Bawa kena tolong lagu tu sebelah lek Raja Air pun gaduh-gaduh beki masjid selalu dah. Beki masjidnya lek dalai tu mulai katuk bih lah kesek-kesek tu. Kesek-kesek hak lubai pedih apa semua tu Raja Air pun katuk habis kesek-kesek. Jadi orang-orang kalau kita pergi semaya di masjid Gresik di hari ni tu, kita tak temu dah lah kesek-kesek dalai tu. Tu orang mati ramai, pemuda mati ramai semasa tu kita tak temu lah. Lebih kurang sikit banyak peristiwa Gresik. Sepengah kuya kata tadi lah, kalau budak-budak umur 20 lah ni tu dia tak nak ingat dah tu. Sebab apa? Sebab sewaktu tu dia umur 3 tahun. Sewaktu tu dia umur 3 tahun kalau dia umur 20 lah ni. Kalau dia umur 22 pun sewaktu tu dia umur lebih kurang 5 tahun. Tak ingat lagi. Tu kita ni pun ingat tak ingat ada peristiwa tu. Sewaktu tu saya ingat saya ni duduk di Bakok. Saya sudah duduk di Bakok sewaktu tu. Lepas tu duduk di Bakok tu duduk tengok berita tu dia lama. Dia lama berita sewaktu tu dia nak tengok surat khabar. Surat khabar tu hari ni tu baik pagi stop. Maka duduk tunggu tengok surat khabar tu dengan hati berasa kecut lah. Tengok pemuda-pemuda mati banyak sewaktu tu. Tu lebih kurang tu. Terima kasih kepada Bemak sedikit nak bagi kepada kawan-kawan kita yang berada di Malaysia dan Indonesia. Jadi yang Bemak kecek tu tahun itu Buzah tahun Buddha 2547 bersama dengan 2004. 2445 bersama dengan 2002. 2002. Ini adalah perancangan. Dan mengguna undang-undang macam ataupun undang-undang darurat militer yang bertindak luar batasan undang-undang lah di masa tu. Jadi memang duk tengok memang bagi ulasan ni, jadi kawasan berlaku bersama dengan Gresik ni wilayah Nara ni tak ada dak. Nara duk tengok tu Taning dah jalan. Ya. Sebaya segoro. Sebaya segoro dah. Jadi Nara tu tak ada. Orang ni kata misteri jugalah benda ni. Kemungkinan informasi tu tak sampai kot Nara ko lagu mana ko. Okey, sebagai pusingan yang ketiga marathon orang ni. Sedikit iaitu isu tabah sikit dah Mak Ni kita
sebagai soalan lah kita kata. Lepas ada ni sedikit isu tabah, kemudian kita ambil kutip-kutip soalan 4-5 soalan pada adik-adik kakak kita semualah. Sedikit bagi informasi buku ni buku Tragedi Takbah. Tragedi Takbah ni penulis dia ialah Basman Dewani. Basman Dewani nama pena. Nama pena. Beliau semasa tu beliau duduk di Indonesia dan mengutip berita. Seperti mana orang duduk bakok juga memang dah. Cuma berita yang berbezanya ialah berita dari Indonesia dan juga berita dari Malaysia. Berita dalam buku ni, dia duduk kutip berita, dia kumpul, lepas tu dia buat tesis. Buat tesis. Lepas tu dia baru cetak. 2020 baru ni. Dia cetak. Jadi kalau nak tahu masalah maklumat lo ni bolehlah kita order buku Tragedi Takbah. InsyaAllah kalau adik kakak tuan-tuan yang mulia rasa kata ingin nak beli Tragedi Takbah ni, boleh cubalah hubungi dalam page PSP dan juga penjana. Okey. Seterus ni isu tabah sikit iaitu kepada Ustaz Hasan kita pada tragedi Takbah merupakan tragedi kemanusiaan yang membawa kematian ramai dan penunjuk perasaan di daerah Takbah Naratiwat bersamaan 10 Ramadan. Apa faktor dan penyebab lahir rakyat Melayu bangkit protes dalam demonstrasi tersebut tu? Yang berakhir hampir ratusan orang Melayu yang meninggal dunia seketika itu. Minta buat sedikit. Persilakan ada Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya sekarang ni pukul 11 dah. Kalau kita istihar masa program kita sampai pukul 11, itu nak berhenti pukul 11. Kita tak boleh lebih pada masa tak. Aku orang-orang berminat apa nak tidur, nak gapo, kita boleh sambung masa lain pula. Lepas tu peristiwa Takbah ni sebenarnya kita kena menyambung kepada peristiwa di Gresik. Nanti Bemak akan sambung lah. Saya rasa Bemak Aladi akan sambung. Tapi di sudut saya ni, peristiwa Takbah ni adalah peristiwa yang sangat kejam sekali. Kalau banding dengan Gresik, tak apalah orang Melayu ni bawa bajak, bawa bedil, pergi langgar gomo pihak pegawai di dusunnya satu peristiwa pada zaman dulu macam tu. Tetapi di Takbah ni abang ni satu peristiwa yang sangat melanggar hak asasi manusia. Abang kata sangat kejam dan sangat keji perbuatan bagi pihak kerajaan. Dengan kerana satu grup satu kumpulan orang lelaki, orang Tino pada dekat tepi sebenarnya. Orang lelaki, orang Melayu kita hidup berhimpun, hidup buat demonstrasi, minta keadilan, menuntut hak di depan balai polis di Takbah tu dengan tak ada senjata. Dalam bulan puasa. Bulan puasa hidup depan Takbah, hidup berhimpun ramai-ramai nak menuntut untuk kerajaan lepas ni orang ceroboh sahaja. Hak mana bedil dia tu digapah oleh pihak bersenjata. Jadi menuntut hak tu sebenarnya ia kena ukar masalah orang demonstrasi tu dengan damai lah. Dengan demo tu tak ada guna kekerasan. Orang Melayu di Takbah tak ada guna kekerasan. Tak ada perakat, tak ada istiham musuh perang ni. Tu pergi menutup hidup belagak depan tu je. Sebenarnya kerajaan ni dia kena ukar masalah dengan damai. Nak dialog, nak cercah, kena buat ke mana lagu tu. Tiba-tiba pihak kerajaan ni pergi guna bukan sekadar kekerasan lah, saya tahu lebih pada kekerasan lagi. Hingga menyebabkan matinya orang tani itu dengan cara zolim. Walaupun laporan daripada pihak kesihatan, doktor, bomo sakit ni, banyak atau sebab habis nyawa. Putus nyawa. Sungguh biasa orang mati tu putus nyawa belaka.
Tapi ia panggil menyebabkan orang buat wia tu habis nyawa. Tak? Sungguh tu mati semua tu habis nyawa. Kalau kita tengok lagu ye kok pasal orang mari tak batas atas muka tak boleh nyawa. Orang mari cekek dekat tak boleh nyawa. Hak ni pun sama dengan kerana orang kena tindih sepuluh kayu getah atas kerak kereta tu. Dah 45 7 lapis tu. Ini menyebabkan sebab dada tak boleh nyawa. Dan juga sebelum nak lepas naik atas kereta tu pun berlaku pelbagai, iaitu tapangan tapak gede, ijek dengan kaki, ijek dengan kasut combat, tarik atas tanah, sepak dengan kaki sampai di dada, tumbuk, macam-macam lah. Maknanya benda ni kita boleh tengok dalam YouTube pun benar, dalam video gapo pun penuh benar. Peristiwa Tabah ni lari tak lepas. Walaupun KJN nak minta maaf, tuan nak kata kerana dia bukan. Dengan kerana dia jelas orang tengok Tabah tu walaupun bukan adik kakak kita pun dia berasa. Kata Geno jadi zoling gitu lalu. Itu peristiwa Tabah. Tapi kejadian nak jadi peristiwa Tabah tu saya pun tak faham juga. Dalam pandangnya pihak KJN dia mikir gapo boleh buat keputusan lagu tu. Dan sebenarnya abang kata keputusan buat lagu tu ni ken kuat ความเป็นมนุษย์ที่มองอีกกลุ่มนึงนั้นเป็นมนุษย์ maka kalaulah tak boleh selesai hari ni lagi kejadian kita pun orang dah ambil buat ada isu lagi lah Tabah. Walaupun 7.5 juta ke ataupun nak ya ke mana pun nak bayar kompensasi ke mana pun dia bukan cara ukar masalah. Juga ukar masalahnya dia kena ambil orang yang buat tu naik mahkamah. Dia kena hukum. Terlampau tu lagu mana. Jadi saya nak hantar kepada Bemak lah. Ke Bemak asal usul jadi peristiwa di Tabah ni lagu mana. Silakan. Lepas tu saya minta atau tak kena tengah malas sangat lah. Tak kena maraton lah moderator tu. Peristiwa kita, projek kita banyak lagi tu. Malas sangat ni nanya kau yang kapul duk tengok ni nak tidur ni puasa-puasa. Ya silakan. Ya bagi saya pun dalam peristiwa Tabah ni ya bila tak suka dah. Kalau kita ni kita bila sebelah Ramadan tapi sebelah takwih sakun kok 25 Oktober lah. 25 Oktober peristiwa Tabah tu kalau kita urai peristiwa Tabah pula pengawasan royak lah mungkin kita akan masuk dalam setengah jam pula. Lepas tu saya rasa setengah cukup lah. Tabah ni kita sambung semula. Kita sambung semula peristiwa Tabah sebelah Ramadan tu. Sebelah Ramadan ni lepas Maidah. Lepas tu kita sambung semula. Saya rasa cukup lagu tu lah. Kalau peristiwa Tabah ni kalau nak hurai pula kok akan masuk panjang pula lah. Sebab adalah salah satu peristiwa yang terkejut jugalah di zaman kita sekarang ni. Zaman kita sekarang ni kerana begitu banyak mati dan juga mati dengan secara kejam lah perbuatan tu. Tu bagi saya sekadar tu dah. Okey dah. Kepada Lemak dan juga Ustaz Hasan. Minta sedikit dah dalam masa 2 minit lagi dah untuk kesimpulan ringkas bahawa peristiwa ini yang berlaku adakah isu sampai pada dunia ataupun isu ada UN ataupun PBB. Ya. Kalau kita lihat peristiwa ataupun kejadian di Dusunyo. Di Dusunyo dulu tu satu dia sampai ke tahap Tubik Akbar Straits Times Singapore. Tubik Straits Times Singapore satu dan juga hari ini dibentangkan oleh pihak British. Oleh pihak British yang mana duk mengetah di tanah Melayu pada masa tu juga. Tentang mulanya tentang nak buat lagu mana untuk nak menghadapi pelarian orang Melayu tanding Dusunyo. Dia kata Dusunyo tu pindah masuk tanah Melayu. Dan juga Dusunyo ni dibawa masuk ke Sepah. Sepah Sia juga. Dan pada masa tu
zaman Chong Pun Po pi Bun Songkram. Jadi Chong Pun Po pi Bun Songkram pun hatta apa ni Cik Abdullah Lang Putih, semacik uti sepa pada masa tu. Jadi Cik Abdullah Lang Putih ni jadi roh hak Thai bahasa. Mari di Tani ni tujuannya untuk nak siasat, nak banyak hal sebenarnya. Satunya hal sakut dengan penangkap ataupun Haji Sulong kena igak tu, dan juga kan kotu hak orang Tani duk belagak di Tani. Kotu tu lepas dah Haji Sulong kena igak ni, orang Tani duk beripung beratus orang juga di Tani. Tu di Tani. Maka hatta Cik Abdullah Lang Putih mari nak restung dah oleh Islam kita lah. Mari di Tani tu salah satunya untuk nak ukar masalah orang Tani duk beripung di Tani. Lepas tu betul dengan pula berlaku di dusunnya tu pun Cik Abdullah Lang Putih pun ditugah juga untuk disiasat cik sebenar. Apanya sebenarnya situ. Lepas tu jadi kejadian di dusunnya tu kesimpulan kataเกิดจากความไม่เข้าใจของรัฐเกิดจากความไม่เข้าใจของรัฐ jadi masalah hak kejadian hak sia buat ni ya lagu tu jelah. Jadi kerajaan tak faham, kerajaan apa ni thamkeun kuahid lagu tu lah apa ni thamkeun kuahid ni panggil atau melampau. Aksi melampau terhadap kejadian satu-satu kejadian di Tani. Jadi kalau kita tengok ke ambil zaman dulu lagi sampai ke ini, alasan kerajaan ketika dia buat kejadian apa saja yang menyebabkan orang Melayu Tani mati ramai, mati dengan kena zolim, dengan kena hina, alasan dia sebab tak tahu sebenar, salah faham, apa ni terlampau. Jadi alasan budak-budak orang panggil. Jadi alasan bodoh-bodoh supaya kita orang Melayu Tani ni bodoh, kita tak ngerti. Jok zaman dulu ke sampai hari ni pun alasan duk pusing-pusing alasan tu je. Jadi maknanya dia bukan alasan lagu tu hak kerajaan SIA ni akan nak bui alasan tu terhadap orang Tani ataupun sistem keadilan ataupun dunia. Sebenarnya dia kena ukar masalah di akar umi. Maka saya nak bangkit sekali lagi nya kejadian di dusunnya ni di Straits Times dan juga pihak British ni yang kata kejadian lagu ni ia akan berlaku lagi. Sungguh, lepas pada pergi di dusunnya, berlaku pula musuh beberapa kali di rumah kita. Jadi musuh dusunnya ni ia takkan habis. Dia nak berlaku di tempat tu, tempat ni, dengan kerana kisah besar dia ni sebab tanah bumi dia tu kena ambil di sini. Ni hak British kata. Saya lihat hak British ni yang kata apa lah. Sebab dia ukar tak boleh kalau perasaan duduk situ. Dan juga satu yang keduanya, perasaan ke warga negara orang Melayu Tani tak sama dengan orang Sia tempat lain. Hak ni kerajaan kena usaha. Nak buat lagu mana? Kon Melayu sini ni มีความรู้สึกความเป็นไทย 100% เหมือนกับคนไทยทั่วไป Siapakah hari ni pun dalam sonubari hati dia, dalam soul, dalam winyanya sebenarnya dia tak sampai situ juga. Ni hak pelik. Siapakah hari ni orang putih kata pelik benar. Kerana kalau orang Tani ada IC jadi warga negara Thai dengan sempurna di sedikit unik, tapi dalam hati sebenar, dalam roh dia sebenarnya dia tak berasa kata dia ni adalah orang Thai. Adalah orang Sia. Dia duk berasa tu dia orang Melayu situ. Dia berasa kata supaya ada apa ni rat sondak duk bawah. Tu dalam perasaan orang Tani. Habis tak habis orang Tani. Dan juga yang ketiga pula dengan kerana ambil jok dulu lagi sampai hari ni orang Tani tak biasa kecak keadilan 100. Tak biasa kecak kebenaran 100 yang dibui oleh kerajaan. Walaupun berlaku kejadian peristiwa gapo-gapo saja cara ukar masalah sia tak biasa memenuhi hati orang Tani puas hati dengan rasa 100. Kejadian Pulut Puyuh, kejadian Rogo, kejadian Tabah, kejadian Kresik, kejadian Bedi orang main bola, Bedi orang Kedatai, kejadian Imam Yakpa di Jabak, kejadian gapo saja yang berlaku dalam masa 15 tahun ni, orang Tani walaupun satu kes belum pernah dapat perasaan puas hati dalam cara ukar masalah kerajaan SIA dengan 100%.
Lepas tu kalau hari ni duk lagu ni 15 tahun, 30 tahun lagi pun duk lagu ni lagi, cerak kata orang tani nak korama perasaan ngetai raja dan betul benar suka dengan British tu kata asbab orang tani duk jadi lagu ni duk yang dulu sampai hari ni asbab tanah bumi dia kena ambil di sini. Dan juga tiga sebab tu tadi. Sekarang tu saja yang nak share pada malam ni. Terima kasih. Okey, minta kepada bemak kita bui simpulan dan pesan ni sedikit cara ringkas. Okey, persilakan. Ya, jadi masalah sejarah ni kita kena sebenarnya kita kena catat sejarah maupun sejarah dulu-dulu dan juga sejarah baru-baru. Sejarah baru-baru supaya kita orang-orang belakang ni kita boleh tahu kan sejarah tempat kita yang berlaku. Maupun sejarah yang jauh dan juga sejarah terdekat. Ini sejarah terdekat. Dan saya tengoknya peristiwa-peristiwa yang berlaku banyak di tempat kita, sejarah-sejarah terdekat ni kita tak ada orang yang catat. Tak ada orang yang catat sejarah terdekat. Maka kepada anak-anak muda semua, hok dengar, hok gapo semua ni kita kena cari cara lah. Cari cara dan cari jalan untuk bagaimana kita nak mencatatkan sejarah tu supaya orang belakang-belakang lagi tu boleh tahu. Supaya kita boleh kajikan sejarah dan juga supaya kita sejarah tu tak ulang kembali. Lebih kurang itulah malam ni. Okey terima kasih kepada panelis berdua. Jadi alhamdulillah lah yang sangat-sangat agaknya maklumat tu agaknya sangat-sangat tepat dan juga detail sekali dalam maklumat ni. Jadi alhamdulillah kita kita akan adakan lagi mengikut hari peristiwa-peristiwa ginilah, insya-Allah kita usaha sebanyak mungkin. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pihak kami juga pihak penjana PSP Salah Silah Patani dan juga CAP, dan mohon minta maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan sekalian yang berada di rumah tempat masing-masing tu. Kena berlarut malam ni ini kita nak usaha lagi seawal-awal, tapi dengan solat tarawih apa semua tu kita selesaikan benda dulu, maka kita masuk ke wasyaran. Okey bagi saya sedikit bagi pepatah bagi orang ada boleh buat fikir, iaitu menganalisis sejarah masa lalu, meninjau sejarah masa depan. Pihak saya juga sebagai wakil wacana ini, Syukri bin Muhammad sebagai moderator, mohon maaf banyak-banyak jika silap dan salah dan terkasar dalam tutur kata tu. Mohon maaf banyak-banyak. Bagi saya sekadar ini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.